والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وللشارح الشيخ محمد النووي الجاوي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah yang telah disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sambung kita punya mudzakarah kita ni pada muka surat XVII. XVII. Baik. Sampai ayat mana tu? Syekhul Islam berkata tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam kata ya. Buku biru apa? 13. Buku biru muka surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syekhul Islam berkata, orang yang sabar, ini Al-Imam Al-Ghazali lah ya. Orang yang sabar atas keinginan Allah sambil menanggung kepayahan dalam melaksanakan takdir untuk mencari balasan atasnya adalah dalam tingkatan ibadah. Baik. Disebutkan di sini orang yang sabar. Dia sabar ni para ulama istilahkan maknanya habsun nafsi, tahan diri. Ya. Menahan diri. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata para ulama, antaranya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, sabar ni ada 3 tingkatan. Sabar ni ada 3 tingkatan. Maka yang pertama, tingkatan yang pertama iaitu sabar, kita kata ni yang paling bawah ni, ya. Itu dia.
Yang paling bawah sekali, iaitu kata para ulama, sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah. Dengan makna habsun nafsi, iaitu tahan diri. Tahan diri ini dengan makna kita cuba untuk redha. Kita cuba untuk melihat ini semua di bawah takdirnya Allah. Itu tahan diri, itu sabar tu. Maka kata para ulama, yang paling bawah itu adalah sabar terhadap musibah. Yang kedua, yang pertengahan, sabar tingkat pertengahan, yaitu sabar terhadap maksiat yang dilakukan. Sabar terhadap maksiat yang dilakukan. Apa maknanya? Maknanya, apabila seorang itu diuji dengan maksiat, maka dia menahan diri dari melakukan maksiat. Itu maknanya sabar daripada melakukan maksiat. Sabar daripada melakukan maksiat. Dia tahan diri dia daripada terjatuh ke dalam maksiat. Maka itu dipanggil sabar daripada jatuh ke dalam maksiat. Maknanya sedang lawan hawa nafsu dia. Dan tingkatan yang paling tinggi lagi kata para ulama, yaitu sabar terhadap ketaatan. Sabar terhadap ketaatan. Maknanya, bila dia dah sampai ke tahap sabar yang paling tinggi, yaitu sabar terhadap ketaatan, maka kata para ulama, sudah pastilah dia akan sabar terhadap musibah dan sabar dalam menghadapi maksiat. Kerana dia sudah sampai ke tahap sabar menghadapi ketaatan. Dengan makna dia mujahadah lawan nafsu dia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maknanya bila seorang itu sudah mujahadah nafsu dia untuk taat kepada Allah, dengan makna dia sabar dalam ketaatan, maka sudah pastilah merangkumi juga dia sabar terhadap musibah dan sabar terhadap maksiat. Ada kadang-kadang orang itu dia sabar terhadap musibah tetapi tidak sabar terhadap taat. Dan boleh jadi orang itu dia sabar terhadap maksiat tetapi terkadang tidak sabar dalam taat. Bila orang yang sudah sampai kepada maqam taat, yakni mujahadah untuk mengistiqamahkan amal, maka sudah pasti juga dia ini sabar dalam melakukan maksiat daripada melakukan maksiat, dan sabar di dalam musibah yang dihadapi. Maka ini dikatakan oleh para ulama kita bahawa sabar itu ada 3 tingkatan. Maka orang yang sabar, dikatakan orang yang sabar atas keinginan Allah, maknanya atas takdir Allah, dengan makna apa-apa yang ditakdirkan kepada dia, dia bersabar. Habsun nafsi, tahan diri daripada menyalahkan takdir. Tahan diri daripada keinginan untuk tidak redha kepada takdir. Tahan diri. Sambil menanggung kepayahan dalam melaksanakan takdir.
sambil menanggung kepayahan dalam melaksanakan takdir. Maknanya apa dia? Dalam keadaan dia itu nak menghadapi takdir itu, dia akan menanggung kepayahan. Apa dia? Termasuklah takdir di sudut musibah, takdir di sudut maksiat, di sudut perkara yang tidak baik, dan juga takdir di sudut taat. Yang tadi itu, kita bahaskan 3 tadi itu. Maknanya apa dia? Sambil menanggung kepayahan dalam melaksanakan takdir. Maknanya dalam menghadapi takdir itu, apabila ada sifat sabar padanya, maka sudah pasti kita kata tadi, sabar itu adalah habsun nafsi, tahan diri. Maknanya sudah pasti dia akan menghadapi kepayahan. Itu disebut sebagai mujahadah. Mujahadah dengan makna apa dia? Terkadang dia terjatuh, terkadang dia berjaya. Tapi dia tetap usaha. Karena mujahadah itu daripada perkataan jahada yujahidu, mujahadatan dalam ilmu sarafnya bahasa Arab, daripada wazan, daripada timbangan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Dengan makna apa dia? Mujahadah itu dengan makna dia akan berlaku terkadang menang, terkadang kalah. Itu mujahadah. Ya. Dalam dia melaksanakan kesabaran itu, maka ada mujahadahnya. Terkadang dia menang, terkadang dia kalah. Baik. Untuk mencari balasan atasnya, maknanya dia tanggung kepayahan dalam melaksanakan takdir. Dia bersabar atas apa yang perlu dia jalani. Dia bersabar atas ketaatan, atas maksiat, dan juga di atas ketentuan musibah, yang mana kesabaran dia itu untuk cari balasan. Dia sabar tu sebab dia nampak balasan yang lebih besar di depan dia, ganjaran yang lebih besar di depan dia. Sebab itu disebutkan dalam Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya cukuplah dengan pahala orang-orang yang sabar ini, yang mana mereka ini akan berjaya sehingga kan mudah penghisaban mereka di hari akhirat nanti. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi apa dia? Untuk mencari balasan, yakni mencari pahala atasnya, maka itu juga dikira dalam tingkatan ibadat. Maknanya sabar juga dikira ibadat. Maknanya tuan-tuan, ibadah itu bukan sekadar yang kita buat semata-mata pada zahirnya, yang wajibnya, yang sunatnya. Bahkan perasaan apa yang dalam hati itu juga dipanggil ibadah. Di sudut sabarnya, di sudut redanya, di sudut syukurnya, di sudut kasihnya, itu semua ibadah. Maknanya ada ibadah zahir, ada ibadah batin, ibadah hati. Maka ibadah hati inilah yang dikatakan menjadi penentu juga kepada diterimanya ibadah zahir. Ibadah batin itu menjadi penentu kepada diterimanya ibadah zahir. Sebagaimana kita bahaskan bahawasanya seorang itu kalau beribadah mesti ikhlas. Maka ikhlas itu adalah ibadah batin.
Sekiranya terhalang daripada ikhlas, maknanya kemungkinan adanya penyakit-penyakit lain, dikhawatiri ibadah zahirnya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Maknanya ibadah batin ni juga sangat penting. Ibadah batin ini juga sangat penting. Sebab itu golongan arif billah, golongan-golongan yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan benar-benar menjaga batin mereka, salah satunya dengan memperbanyakkan zikir. Karena itu kata para ulama, idza kathral azkar kathral anwar. Bila banyaknya zikir, maka bertambahlah cahaya kerohanian dalam hati. Ma'rifahnya bertambah, mahabbahnya bertambah, kecintaannya bertambah, dan sebagainya. Wa idza kathura al-anwar sarafa al-asrar. Apabila banyaknya cahaya-cahaya ma'rifah, maka membawa kepada nafahat, iaitu Allah memberi anugerah ke dalam hatinya untuk dia mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana itu kata Imam Ghazali, maqam seorang itu ada 9. Kalau tuan-tuan ngaji dalam kitab-kitab Imam Ghazali, tuan-tuan boleh jumpa, ya, maqam-maqam dalam Minhajul Abidin dan sebagainya. Itu perbahasannya yang lebih lanjut, yang mana maqam-maqam itu semua kait dengan hati, kait dengan batin. Ya, antaranya apa? Maqam taubah. Maqam taubah itu yang first sekali di dalam seorang itu nak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan makna nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama sekali, maqam ataupun pintu yang pertama sekali yang harus dilalui adalah pintu taubat. Maka pintu taubat itu, kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah olehmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang nasuh. Apa makna nasuh? Yang mencukupi syarat-syarat taubat. Maknanya dengan sebenar-benar cara taubat. Itu disebut sebagai taubat nasuha. Maka taubat seorang itu, biasa kita dengar orang akan solat sunat, taubat, kan? Lalu orang pun akan doa pada Allah, ya Allah, aku taubat padamu, ya Allah, terimalah taubatku. Kita akan baca zikir-zikir, doa-doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ighfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim, dan banyak lagi zikir-zikir. Tapi yang kita lakukan zahirnya di sudut lisan kita, kita zikir, kita doa. Di sudut ibadahnya, kita salat sunat taubat. Segala perlakuan zahir kita itu takkan diterima oleh Allah Ta'ala kalau hati kita ini tak benar-benar taubat. Maknanya apa? Hati kita ini tidak ada an-nadmu, iaitu menyesal atas perbuatan kita. Dan yang kedua, kata para ulama, kalau hati kita ini tidak ada al-azmu, iaitu berazam tak nak buat lagi perkara tersebut. Tak ada menyesal ataupun tak ada azam untuk meninggalkan perkara tersebut, maka
tak dikira taubat walaupun yang kita baca tu 1000 kali zikir. Walau yang kita baca tu 10,000 kali zikir, tapi hati masih ada keinginan untuk melakukan maksiat. Hati tidak ada rasa penyesalan. Sebab itu disebut nasuha itu dengan makna apa? Menyesal sungguh-sungguh, berazam untuk tak buat lagi. Itu semua pekerjaan apa? Pekerjaan hati. Tu. Maka daripada awal lagi Al-Imam Al-Ghazali kata maqam ni nak sampai kepada 9 lagi. Aqabah-aqabah, puncak-puncak di dalam ibadah. Di dalam jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka perlu lalui dulu maqam taubah. Perlu lalui dulu taubat kepada Allah. Yang tak dapat tidak, untuk sahnya taubat itu, diterima oleh Allah taubat itu, mesti benar hatinya menyesal. Maknanya apa? Semua kait dengan perlakuan hati. Baik. Banyak lagi lah lepas daripada taubat ada maqam khauf, takut, itu pun kait dengan hati. Maqam zuhud, kait dengan hati. Maqam sabar, itu kait dengan hati. Semua kait dengan hati. Maka maqam tawakal, maqam mahabbah, maqam redha, semua kait dengan hati. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama bahawa hati itu mesti kita jaga sekurang-kurangnya ada sampai kita ini, sekurang-kurangnya sampai kita ini kepada 4 maqam. Kata Imam Ghazali, sekurang-kurang kita sampai kepada 4 maqam. Iaitu apa? Maqam taubat, maknanya sungguh-sungguh taubat. Yang kedua, maqam khauf, iaitu maqam takut kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, maqam zuhud. Ini zuhud ini dengan makna hatinya tidak cinta kepada dunia, walaupun dikelilingnya penuh dengan perkara dunia. Dan yang keempat iaitu maqam sabar. Ini 4 maqam ni kena ada paling kurang. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan lagi apa dia? Orang yang redha dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, ia masuk dalam tingkatan ubudah. Kita dah bahas sebelum ni, apakah dia ubudiyah, apakah dia ibadah, kemudian apakah dia ubudiyah, dan apakah dia ubudah. Ibadah apa dia? Dia laksana sahaja perintah Allah. Orang yang berada di golongan yang disebut sebagai di maqam ibadah, iaitu mereka ini di tingkatan ibadah, mereka ini disebut sebagai orang yang melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, golongan ubudiyah, iaitu mereka melaksanakan perintah Allah diiringi kesedaran sebagai hamba. Diiringi kesedaran sebagai hamba. Ada khauf, ada raja. Satu lagi apa dia? Orang yang berada di maqam ubudah. Di golongan ubudah, golongan yang tinggi. Iaitu dia beribadah dalam keadaan semata-mata kerana Allah. Dengan makna dia beribadah dengan hudur, dengan hadir hatinya, dengan mahabbah, dengan cinta. Jadi ada orang ibadah dia ni
kerana tahu itu wajib, maka dia ibadah. Ada orang dia ibadah tu kerana rasa manisnya ibadah. Ada orang dia ibadah tu kerana cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, rindu dia pada Allah taala. Maka itu tingkatan-tingkatan masing-masing. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah ubudah, iaitu tak melihat lain melainkan melihat Allah. Sehingga tak melihat kepada makhluk, tak melihat kepada pahala, tak melihat kepada syurga, tak melihat kepada neraka. Bukan bermakna dia nafikan syurga, bukan bermakna dia nafikan neraka. Tapi itu semua pada dia adalah makhluk belaka. Ini dalam fikiran dia. Dan dia ibadah, dia minta kepada Allah Ta'ala. Syurga dia minta, bukan tak minta. Tapi bukanlah syurga itu menjadi tujuan utama dia untuk dia ibadah. Kerana tujuan utama dia adalah kerana mahabbah. Ini orang yang sampai ke tahap ubudah, iaitu kerana cinta, kerana rindu. Misalnya kita kata anak yang khidmat pada mak ayah dia. Mungkin dia kecil-kecil dulu, ya, dia khidmat ni kena suruh. Maka dia rasa bahawa dia khidmat itu terpaksa. Awal-awal dulu kalau kita umpamakan, kalau solat tu rasa terpaksa. Ayah suruh, mak suruh. Tu kita boleh kiaskan. Contoh dia begitu. Lama kelamaan kita pun khidmat kepada mak ayah kita ni dalam keadaan kita rasa itu tanggungjawab kita. Kita khidmat pada dia. Maka dalam hati itu terkadang masih lagi merasakan kesusahan dalam khidmat. Kesusahan dalam khidmat. Kerana kita merasa ni tanggungjawab kita. Kadang-kadang mungkin tak cukup masa dan sebagainya. Tapi dah rasa ini tanggungjawab. Kita akan merasa kesusahan dalam khidmat. Dan terkadang dia khidmat itu dengan cinta. Maknanya apa? Bila dah sampai umurnya makin tua, ibu ayah dia pun makin tua, maka dia pula dapat merasakan bagaimana kehidupan sebagai seorang ayah, seorang ibu. Ada pula anak-anaknya, di situ dia nampak pengorbanan ibu dan ayahnya. Datang cinta yang makin tinggi, datang cinta yang makin tinggi, datang cinta yang makin tinggi. Akhirnya dia khidmat kepada mak ayah dia dalam keadaan cinta. Tak kira dah susah ke, tak ada masa ke, aku cinta pada dia. Tu. Maka itu yang boleh kita kiaskan, kata para ulama, daripada maqam ataupun tingkatan ibadah, ubudiyah dan juga ubudah. Yang akhirnya ibadah dia itu hanya didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak fikir benda yang lain lagi dah. Dan ini kita dah jelaskan sebelum ini kisah bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang mana mereka ketika hendak menghadapi sakaratul maut, mereka berkata kepada isteri mereka, jangan kamu menangis, jangan kamu bimbang. Ghadan alqal ahibbah, kerana esok aku ingin berjumpa dengan kekasih hatiku. Maknanya orang yang berada dalam sakaratul maut boleh membimbing pula, boleh bagi tazkirah pula kepada orang yang masih hidup, iaitu siapa? Isteri mereka, yang berlaku pada Sayyidina Bilal. Boleh bimbing pula isterinya, boleh ceramah pula isterinya, kenapa kamu nak menangis? Juga tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari tentang kematian beberapa sahabat. Sama juga kisahnya.
Katakanlah bahawa ini semua di bawah takdirnya Allah. Wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mereka berkata kepada isteri mereka, jangan kamu menangis. Katakanlah ini semua adalah ciptaan Allah dan Allah Ta'ala lah yang telah menentukan. Mereka dalam keadaan sakaratul maut, sedang memikirkan. Kalau kita berada di tahap itu, kita sedang memikirkan apa yang bakal terjadi nanti kepada diri kita di alam barzakh. Kita sedang fikir benda tu. Takutnya kita dengan apa yang bakal berlaku kepada kita di alam barzakh. Tetapi mereka yang beribadah kerana cinta, kemuncak cinta mereka itu ditunjukkan ketika mana sakaratul maut. Sayyidina Bilal mengatakan kepada isteri dia, ghadan alqal ahibbah, esok aku nak jumpa dengan yang aku cinta. Tak fikir tentang barzakh, bukan maknanya dia tak risau tentang barzakh, tetapi kerisauan itu tenggelam dengan kecintaan kepada yang menciptakan barzakh, yang menciptakan syurga, yang menciptakan neraka. Subhanallah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya mereka, ya, yang telah sampai ke tahapan yang asalnya mereka mujahadah dengan tingkatan-tingkatan nafsu mereka, yang akhirnya mereka diberikan nafahat, anugerah, futuhat, pembukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dikatakan oleh pengarang kitab lagi, orang yang redha dengan keinginan Allah. Apa makna redha? Saya ambil satu kalam daripada Al-Imam Ibn Ali Ad-Daqqaq. Dalam kitab beliau, dia kata apa dia? Ibn Ali Ad-Daqqaq dia kata, redha itu dengan makna suka pada segala qada dan qadar. Tu. Suka kepada segala qada dan qadar. Ini maqam antara maqam-maqam yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Makna suka kepada qada dan qadar Allah. Apa yang baik pun dia suka, yang tak baik pun dia suka. Ini yang tingkatan yang tinggi lah. Kita kata redha ni. Tapi biasa kita ambil bahasa redha ni pada semua kan. Nah, kita kata tak apalah, redha lah. Tapi hati kita ni masih lagi apa? Ada ta'arudnya, ada tanakudnya, ada berlawanannya. Ya. Walaupun kita cuba usahakan, maka itu masih lagi dipanggil tahap sabar. Dipanggil apa? Tahap sabar. Karena ada perlawanan dia. Tapi kalau redha ini, tahap redha ini, maka dia adalah orang yang suka pada segala takdirnya, qada dan qadar Allah Ta'ala. Dengan makna suka itu, iaitu apa yang baik pun disukainya, yang tak baik pun disukainya, kaya pun disukainya, miskin pun disukainya, senang pun disukainya, susah pun dia suka, sakit pun dia suka, sihat pun dia suka. Kenapa? Semua tu sama sahaja. Yang dia nampak itu kehendak kekasih. Yang dia nampak itu kehendak kekasih. Maka yang dia nampak itu kekasih. Menjadikan apa yang ditakdirkan pada dia, sama ada susah, senang, kaya, miskin, suka, gembira, suka, sedih dan sebagainya, itu semua bagi dia sama sahaja, kerana itu semua berada di bawah kehendaknya kekasih. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu dikatakan di sini, maknanya kata apa namanya, Al-Imam Ibn Ali Ad-Daqqaq, dia tak berhenti dekat tu.
Dia tak berhenti setakat dia kata suka dengan qada qadar Allah. Yang kedua apa dia? Yang kedua kata Ibn Ali Ad-Daqqaq, seorang yang redha itu dia tak pertikai langsung qada qadar Allah. Dia tak ada terdetik dalam hati dia, kenapalah aku ni tak ada harta, contohnya. Kenapalah tu. Dia tak ada gitu. Cuma digalakkan ghibtah. Ghibtah tu apa dia? Ghibtah tu maknanya kalau ada keinginan untuk apa? Untuk ada harta tu untuk sedekah sebagaimana orang lain, tu tak apalah. Nah. Bukan dengan makna kalau kenapa aku ni tak ada harta sebagaimana orang lain, tak ada keinginan untuk sedekah, itu yang tak boleh tu. Itu tak panggil redha lah tu. Nah. Maknanya hatinya tuan-tuan tak pertikai apa pun takdir Allah Ta'ala yang diberikan ke atasnya. Ini redha. Ini di maqam redha. Semua suka berlaku. Baik. Dan terus istiqamah ibadah dengan cinta. Terus istiqamah ibadah dengan cinta. Maknanya apa dia? Dia ditakdir senang dia ibadah dengan cinta. Dia ditakdir susah tetap istiqamah ibadahnya sama sahaja. Dia kaya ibadahnya sama sahaja. Dia miskin ibadahnya sama sahaja. Dia sihat ibadahnya sama sahaja. Dia sakit pun ibadahnya sama sahaja. Tidak ada pengurangan di sudut ibadahnya. Bahkan tidak berhenti ibadahnya kalau terkena apa-apa musibah. Kerana itu kata para ulama bahawa orang yang dikhawatiri bila terkena musibah maka dia berhenti ibadah, takut-takut ibadahnya itu adalah kerana supaya dia tak terkena musibah sahaja. Bila kena musibah berhenti terus ibadah, dikhawatiri begitu. Misalnya orang ni dia beribadah kerana nakkan harta. Dia mungkin dia baca doa ni ulama kata ni boleh tambahkan rezeki. Doa ni pula boleh tambah rezeki. Sekali tak bertambah-tambah rezeki dia, maka dia pun tinggalkan ibadah tu. Kerana apa? Kerana ibadah dia tu kerana sesuatu perkara dunia. Tetapi bila seorang tu dia baca surah Waqiah lepas asar, kan dikatakan, ya, untuk apa? Untuk mempermudah rezeki dan kelebihan dia. Ini disebutkan dalam mujarrabah tajribah ataupun pengalaman para ulama. Maka dia pun istiqamah baca. Bila dia istiqamah baca, tak murah-murah rezeki dia. Kemungkinan dia nampak rezeki itu hanya pada duit sahaja, wallahu alam lah. Ya. Maka terus dia berhenti daripada baca. Kerana apa? Baca dia tu kerana keinginan sesuatu. Bila tak dapat sesuatu, maka hilanglah amalnya. Tu. Nah, sebab tu kata para ulama kena betulkan niat. Walaupun kita tahu para ulama kata, yo surah Waqiah ni dia ada kelebihan dia. Pengalaman para ulama baca depan asar begini, pengalaman mereka, diluaskan rezekinya dan sebagainya. Tapi betulkan niat kita baca tu kerana nak Allah. Kita baca tu kerana nak redanya Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita baca tu kerana nak Allah, andai kita tak dapat rezeki pun kita tetap baca. Dan kalau kita tak dapat sesuatu perkara itu pun kita tak fikir, kita tak sedih kerana apa? Aku baca ni kerana dia. Dan bila seorang tu baca kerana dia, kerana Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan Allah, sudah pasti rezekinya di dunia dijamin, rezekinya di alam barzakh dijamin, rezeki dia mahsyar dijamin.
Sebagaimana kata para ulama, bacaan al-mulk kan, dalam hadis Nabi SAW kan, baca al-mulk, nah, maka dia akan terselamat daripada ujian kubur, ujian di alam barzakh. Ya betul kita baca tu kerana yakin dengan hadis Nabi SAW. Disuruh kita baca untuk apa? Selamat daripada azab kubur. Tapi kita kena faham, bila Allah Ta'ala reda atas bacaan kita, maka sudah pastilah kita akan diselamatkan. Bila Allah Ta'ala reda atas bacaan kita. Sekarang ni, yang selamatkan kita tu siapa? Allah. Ya, Allah. Maka tingkatan golongan ubudah yang lebih tinggi adalah mereka baca surah Al-Mulk, mereka nakkan Allah. Maka bila nakkan Allah, Allah reda, sudah pasti Allah selamatkan, bukan sekadar di barzakh, malah diselamatkan di mahsyar, diselamatkan nanti di hari akhirat. Itu dia. Ya, maka kena faham bagaimana tingkatan-tingkatan ini mereka jaga hati mereka supaya mereka mendapatkan kebaikan yang sebenar. Karena itu kata Al-Imam Ibn Ali Ad-Daqqaq, dia kata bahawasanya orang yang berada dalam keadaan maqam rida, maka mereka itu tetap terus istiqamah walaupun yang mereka dapat itu sebaliknya. Karena itu disebutkan Imam Ali Zainal Abidin, salah satu daripada cucunda baginda Rasulullah, daripada cicitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau beribadah pada malam harinya 500 rakaat salat sunat. 500 rakaat salat sunat. Kemudian sakit tetap terus 500 rakaat. Kemudian datang pula masuk peperangan, ada peperangan dengan golongan-golongan kufar dan sebagainya. Malam itu ada masa tetap 500 rakaat. Tak sempat 500 rakaat, beliau qada. Itu dia. Tapi kita maqam kita ni tuan-tuan, maqam saya lah. Sihat kita bolehlah buat. Sakit tu Allah mau 2 rakaat 3 rakaat pun jadi dah. Itu maqam kita. Jadi maqam orang yang sampai tingkatan ubudah tu gitulah. Ya. Kerana dia ibadah tu dengan cinta. Baik. Maka dia kata orang yang rida dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, ia masuk dalam tingkatan ubudah. Cuma tak bolehlah reda kepada maksiat pula nak. Ditakdir dia makna nisbah maksiat tu daripada qada qadar, itu kita reda lah. Nisbah maksiat itu berlaku atas qada qadar, itu kita reda. Tapi bila kata maksiat itu atas sifat hamba, itu tak boleh reda. Kalau reda dengan maksiat juga. Maknanya apa? Atas dasar itu qada qadar, itu kita reda. Dengan makna terlepas. Terlepas, terjatuh dalam maksiat. Maka itu kita reda dengan maksud bawah qada qadar. Tapi kalau itu atas perbuatan kita, kalau kita nisbahkan kepada perbuatan kita, nisbahkan maksiat itu kepada perbuatan kita, itu tak boleh kita nak reda. Maknanya kena faham dua sudut tu. Satu sudut takdir Allah, itu kita reda. Satu sudut lagi, kalau perbuatan tu berlaku daripada diri kita secara zahirnya, maka tak boleh reda perbuatan tu atas diri kita. Tu kena faham kat sini. Dia ada dua sudut tu nak. Tu jangan salah faham pula ni. Baik. Wahai pencari kebaikan, ku isyaratkan kepadamu agar menempuh awal hidayat. Apa dia awal hidayat? Iaitu taubat.
Dalam mana-mana kitab tasawuf tuan-tuan akan jumpa awal maqam itu taubat. Dalam kitab Adab Sulukil Muridnya, dalam kitab-kitab Al-Imam Abdullah Alwi Al-Haddad dan lain-lain. Untuk menguji diri dan hatimu. Jika engkau dapati hatimu condong kepada awal hidayat dan nafsu yang terdapat di dalam hatimu tunduk kepadanya, maka majulah terus menuju penghabisannya. Istiqamah untuk menaikkan maqam kita, mujahadah untuk terus menuju. Itu dipanggil golongan yang salikin, golongan yang sentiasa menuju kepada Allah Ta'ala. Dan masuklah dalam lautan ilmu, yakni ilmu rahsia-rahsia laduniyah yang dalamnya seperti lautan. Yakni bila kita dah berada di jalan ini untuk sampai kepada Allah Ta'ala, kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis zikir, kita istiqamahkan amal-amal wajib kita dan amal sunat kita. Amal wajib memang kena buat, amal sunat itu diistiqamahkan. Maka di situ nanti Allah Ta'ala akan memberikan nafahat. Apa makna nafahat? Anugerah-anugerah, rahsia-rahsianya kepada kita. Tetapi bukan itu kehendak kita. Bukan karamah-karamah itu kehendak kita. Itu semua makhluk belaka. Karamah tu makhluk. Tu kena faham. Yang kita nak nafahat di sini, anugerah di sini berbentuk apa? Makrifah, kenal Allah. Itu tak apalah. Ya. Tapi kalau nafahat tu kadang-kadang berlaku karamah ke, berlaku apa-apa benda yang bersalahan dengan adat ke contohnya, bukan itu kehendak kita. Kan itu para wali Allah pun, mereka kalau boleh mereka minta kepada Allah, ya Allah, jangan bagi aku karamah ni, aku nak engkau. Nah, seperti mana berlaku kepada Syekh Qalyubi. Bila mata dia ni dibuka je, mata dia nampak habis semua orang ni, atas kepala semua tanggung dosa habis. Akhirnya apa? Dia tutup mata dia, dia jalan tutup mata. Tutup mata dia. Dia doa pada Allah, ya Allah, aku tak nak ni semua, aku tak nak makhluk ni. Tu. Tapi kalau kita dapat tu macam mana? Seronok juga kan. Tengok orang ni, oh malam tadi dia buat macam ni, oh minggu lepas dia buat macam ni, seronok juga. Sebab tu tak jadi wali tu. Baik, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, gitulah ceritanya. Maka jika pada awal hidayat hatimu selalu ingin menunda-nunda, maka ketahuilah bahawa nafsumu masih condong pada hal-hal yang bersifat buruk. Kalau masih menunda taubat, menunda amal, maka ketahuilah nafsumu itu masih lagi cenderung untuk perkara yang buruk. Kata Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari dalam Hikam, ihalatukal a'mal ala wujudi waqtil faraghi min ru'unatin nafsi. Engkau menangguh-nangguhkan amalan dengan mengatakan nantilah buat, nantilah baca Quran nanti. Maka kata Al-Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari, min ru'unatin nafsi, itu alamat bodohnya jiwa. Itu alamat bodohnya jiwa seseorang itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana seolah-olah dia yakin bahawa dia akan hidup pada esok hari. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi insya-Allah tuan, ya, kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Ya, pada kitab Maraqil Ubudiyah ni. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman dan dapat kita amalkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dalam media sosial. Apa? Jangan kagum dengan Nabi. Jangan kagum dengan Nabi, takut nanti jadi Nasrani. Sebab Nasrani anggap Nabi Isa tu anak Tuhan. Ni siapa? Penceramah ke apa ni? Ya. Jangan puji-puji sangat Nabi lah. Ni pelik juga ni. Dia saya ringkaskan je lah ya. Kalau nak jawab panjang. Jangan puji-puji Nabi. Mana jangan kagum pada Nabi. Kalau kagum pada Nabi nanti,
kita akan jadikan Nabi seperti golongan Nasrani gitu. Ya, yang mana golongan Nasrani dia agungkan Nabi dia sampai menganggap Nabi dia Tuhan. Orang ni tak reti pengajian tauhid rasa ni. Ya, orang yang kata ni tak reti akidah ni. Itu yang pertama lah kesimpulan saya. Yang kedua, bila kata kita puji Nabi, agungkan Nabi, kita faham memuji dan mengagungkan itu di sudut kalimah syahadah. Iaitu kita faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Maknanya kita agungkanlah dia macam mana pun, tetap kita anggap dia adalah utusan Allah. Itu beza dengan golongan Nasrani itu. Golongan Nasrani dia agungkan Nabi Isa sehingga menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Kita mengagungkan Nabi kita dengan pengagungan yang tinggi mana sekalipun kita tetap faham Muhammad Rasulullah. Itu kena beza kat situ. Kena beza kat situ dulu tu. Itu dia. Yang ketiga, kita kata bila disebut mengagungkan Nabi, itu bukankah datang daripada dalil? Memuji-muji Nabi, kagum, betul-betul kagum dengan Nabi, bukankah itu datang daripada dalil juga? Misal Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu kan, bila semua para sahabat ni tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila Nabi datang sahaja, semua sahabat bangun. Semua sahabat bangun. Bila Nabi SAW tengok semua sahabat bangun, Nabi kata, la taqumuli, jangan kamu berdiri kerana kedatangan aku. Nabi suruh duduk. Kebanyakan sahabat duduk. Sayyidina Hasan bin Thabit tak duduk. Sayyidina Hasan bin Thabit tak duduk. Lalu Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, ini dalam riwayat yang masyhur Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan apa dia? Qiyami lil azizi alayya fardun wa taraka al fardu ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamalu fala yaqumu. Tu disebutkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Qiyami lil azizi, berdirinya aku pada orang yang sangat mulia ni, alayya fardun, ke atas aku wajibkan untuk diri. Wa tarakal fardu ma huwa mustaqimu, meninggalkan kefarduan yang aku wajibkan ke atas diri aku untuk bangun disebabkan datangnya Nabi, bagi aku itu bukan perkara yang sebenar. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, aku hairan dengan orang yang ada akal, fikiran dan kefahaman. Yara hadzal jamalu fala yaqum, melihat orang yang paling cantik ini datang, mereka tidak bangun untuk menta'zimkan, menghormati orang yang tersangat indah ini, yang sangat sempurna ini bila datang. Apa Nabi buat? Nabi senyum. Nabi kata, tak kata pada dia, engkau ni jangan kagum aku sangat ni, kau ni syirik ni. Maknanya apa? Kita mengagungkan Nabi, kita melebih-lebihkan agung, itu perkara yang dituntut dalam agama. Bahkan Nabi senyum melihat perbuatan Sayyidina Hasan bin Thabit. Tetapi dalam konteks apa? Muhammad Rasulullah. Maknanya bukan diajar kepada orang awam jangan kagum kepada Nabi, tapi diajar kepada orang awam mengaji sifat 20 supaya faham kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu je. Ini dia kata apa? Jangan kagum sangat pada Nabi. Maknanya apa dia? Selawat gitu-gitu je lah. Jangan cinta sangat dengan Nabi ni. Itu ke? Oh, kacau macam ni.
Dia kalau faham je ni, jangan cinta sangat, jangan ikut sangatlah, kalau nanti kira kagum sangat nanti. Jangan selawat sangat, nanti kira kagum sangat, payah nanti kita jadikan Nabi anak Tuhan pula. Kacau macam ni. Dia salah faham kat sini, jadi pelik ni. Dia bila faham kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah daripada pengajian sifat 20 tu, dia takkan timbul salah faham terhadap apa? Terlalu kagum pada Nabi, takkan timbul salah faham tu. Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi masalah tu. Jangan terlalu kagum pada Nabi. Akhirnya apa? Sunnah Nabi pun dia sikit-sikit sudah, selawat pun sikit-sikit sudah. Tak payah cinta sangat Nabi SAW. Kan nanti bila cinta Nabi dia kata syirik pula. Patutnya Allah kena cinta. Ini pergi cinta Nabi pula. Macam mana? Takkan nak jadikan cinta kepada Allah 50%, cinta kepada Nabi 50%. Maknanya apa? Cinta kepada Allah 50, cinta kepada Nabi. Seolah-olah nak jadikan Nabi ni macam Allah pula ke? Nak jadikan macam Nasrani ke? Nabi SAW itu nak dijadikan sebagai anak Tuhan? Salah faham juga. Cinta pada Nabi itu, itulah makna cinta pada Allah. Dalilnya mana? Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nampak ni? Kalaulah kamu mengatakan bahawa kamu cinta pada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Aku tu siapa? Muhammad. Muhammad Rasulullah. Ikutilah aku. Maknanya apa? Ikutilah aku tu dengan makna kita ikut atas dasar cinta, takkan ikut atas dasar benci. Fattabi'uni, cinta padaku, ikut padaku, sayang padaku, rindu padaku. Tengok macam mana para sahabat sanggup berikan nyawa mereka, Sayyidina Mus'ab bin Umar dan sebagainya, kerana cinta pada Nabi. Adakah mereka syirik pada Nabi lalu tak dianggap sebagai syuhada? Kacau macam ni. Kita nak hukumkan para sahabat yang sanggup berperang kerana cinta mereka pada Nabi SAW, adakah sebagai syirik? Na'udzubillah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu kata kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, cinta aku, ikut aku, yuhibbukumullah. Apa balasan dia? Allah akan cinta pada kamu balik. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Maknanya apa? Pintu cinta kepada Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cinta kepada Allah lalu kita kata cinta kepada Nabi lalu kita kata nanti syirik nanti. Ini orang tak faham tauhid dia akan kata gitu. Orang tak faham tauhid dia akan kata. Kita faham tauhid, kita kata aku sangat mengagungkan Nabi, aku terlalu mengagungkan Nabi, kagum sangat dengan Nabi, dengan aku memahami bahawa aku cinta pada Nabi, maka itu makna cinta pada Allah. Dan bila aku cinta pada Nabi, aku faham itu di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana Nabi SAW sabda, la yu'minu ahadukum. Ini panjang tu, sebab saya kata panjang tu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ni. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seseorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, sehinggalah aku ni, kata Nabi SAW, tak dicintai oleh kamu melebihi ibu ayah kamu, anak-anak kamu dan seluruh manusia yang lain. Tak sempurna iman kalau tak cinta Nabi melebihi yang lain. Macam mana nak describe cinta tu kalau kita kata cinta sahaja jadi syirik? Itu kata salah faham tu. Itu dia. Kita tetap dalam konteks cinta pada Nabi, dan kita tahu dia adalah Rasulullah, dia adalah Abdullah. Sebab itu kita baca abduhu wa rasuluh. Dialah hamba Allah, dialah Rasulullah. Dia sebab golongan Nasrani tak faham di sudut hukum akal. Dia kata kalau tak ada, kalau Nabi Isa tu dijadikan sebagai anak Tuhan, sebab apa? Sebab tak ada mak, sebab itulah jadi anak, tak ada bapa, sebab tu jadi anak Tuhan. Kalau macam tu, Nabi Adam mak dengan bapa tak ada, patutnya lagi hebat.
Kan? Itu pasal lain pula dah cukup dah tu. Nah, jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setakat itulah insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa 'allimuna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.